Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan sambung balik sesi pembelajaran kita berkenaan dengan mata pelajaran sains lah. Okey, minggu ni cikgu nak sentuh berkenaan dengan kemahiran proses sains. Okey, kalau kita boleh kita rujuk balik buku teks kita muka surat 2. Okay, muka surat 2, di situ ada kemahiran proses sains. Yang pertama sekali ialah kemahiran memerhati. Okay, memerhati ni maksudnya kita menggunakan kelima organ deria yang ada pada diri kita untuk kita membuat pemerhatian. Okay? Kalau kita tengok teks dalam buku teks tu, dia kata memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek ataupun fenomena. Maksudnya, kita guna organ deria kita yang ada 5 tu, mata, hidung, telinga, lidah dan tangan, untuk kita membuat pemerhatian terhadap sesuatu perkara lah, supaya kita mendapat maklumat. Okay, itu memerhati. Okay, yang kedua ialah kemahiran proses sains mengelas. Mengelas maksudnya ialah kita mengumpul. Kita mengumpul sesuatu objek kepada kumpulan yang sama. Ataupun kita mengelas dengan mengumpul dengan cara mengasingkan dan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang ada pada sekumpulan objek. Okay, contohnya kita boleh tengok dalam buku teks kita. Dalam buku teks kita pada muka surat 4, dia telah bagi contoh berkenaan dengan stem. Okay. Kita lihat gambar di situ dalam buku teks, tolong rujuk buku teks. Okay, terdapat banyak stem berbagai-bagai bentuk dan warna. Okay. Jadi kita boleh mengelas stem-stem ini mengikut ciri-ciri yang sama ataupun ciri-ciri yang berbeza. Okey. Okey, itu mengelas mengelas. Dan sebenarnya ialah kita tengok kemahiran yang ketiga, iaitu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor ini ialah maksudnya kemahiran kita membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Apakah dia alat berunit piawai ini? Okey, alat unit piawai ini adalah satu alat yang kita gunakan untuk membuat pengukuran. Okey. Membuat pengukuran. Contohnya pembaris untuk ukur panjang. Okay. Tali pita pengukur untuk mengukur, juga mengukur panjang yang besar lah. Contohnya nak ukur panjang padang. Itu kita gunakan pita pengukur. Okey, kalau kita nak ukur masa, kita guna jam randik ataupun kita guna dalam bahasa Inggeris dipanggil stopwatch. Okey, tapi zaman sekarang kita boleh guna telefon pun boleh guna, sebab dalam telefon tu ada stopwatch di situ. Jam tangan pun boleh guna. Itu menunjukkan kita nak ukur masa. Okey, bagaimana cara kita nak mengukur panjang dengan betul? Okey. Dalam buku tu muka surat 7 dalam buku teks kamu ada dinyatakan seperti gambar yang cikgu tunjukkan di sini. Okey. Bagaimana cara kita nak mengukur panjang dengan betul? Okey, dia ada 2 langkah lah. Okey, yang pertama, hujung objek diletakkan pada sengat kosong. Sengat kosong di sinilah, ini adalah gambar pembaris. Okey, di sini dapat ada nombor kosong. Di sinilah kita letak hujung objek yang kita nak ukur tu. Okey, yang kedua, kedudukan mata yang betul pada tanda right. Okey, mata mestilah berada di tengah-tengah benda yang kita ukur. Kalau mata kita lihat daripada belah sini, tak betul lah, kita akan nampak bacaan dia lain. Sama juga kalau mata kita berada di belah sini, dia akan mendapat bacaan lain. So, untuk mendapatkan bacaan yang tepat,
mata kita mestilah berada dalam keadaan tegak, seperti dalam gambar. Okey, kalau kita lihat bacaan panjang di sini ialah 9 cm. Okey, tengok di situ 9 cm. Okey. Jadi itu 3 perkara ataupun 3 kemahiran proses sains yang perlu yang cikgu nak sampaikan pada minggu ini supaya murid-murid dapat faham dengan jelas kemahiran proses sains yang terlibat bagi tahun 3. Okay, sebenarnya dia ada lagi lepas ni, tapi untuk minggu ni cikgu ambil sampai kemahiran mengukur dan menggunakan nombor sahaja. Okey, jadi untuk sesi pengukuhan pada minggu ini, cikgu nak kamu selesaikan latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 1 hingga 5. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu macam mana kita nak jawab soalan-soalan pada buku aktiviti ni. Muka surat 1 di sini kamu boleh tengok buku aktiviti muka surat 1 dia minta kita memerhati melalui organ deria. Okey, ini adalah organ deria dan ini adalah pemerhatian yang dibuatlah. Okey, so apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena suaikan. Okey, organ deria mata di mana? Kamu suaikan lidah yang mana pemerhatian dia, telinga yang mana, tangan yang mana dan hidung yang mana. Okey, yang ini cikgu rasa mudah sangatlah. Okey, cikgu tak perlu risau yang ni. Okey, yang kedua, muka surat yang kedua ialah nyatakan beberapa deria yang mungkin terlibat untuk memerhatikan objek atau situasi di bawah. Okey, di sini ada 4 situasi ataupun objek. Jadi apa yang perlu awak buat ialah dia minta kita nyatakan beberapa deria yang mungkin terlibat. Okey, beberapa deria maksudnya lebih daripada satu. Okey. So tengok seorang lelaki sedang buat apa? Dia menonton televisyen. So apakah deria yang terlibat? Beberapa deria yang terlibat. So deria dia ialah melihat. Okey, lagi mendengar. Okey, so ada 2 lah, melihat, bawah dia mendengar. Okey, ini adalah gambar sebiji buah sebiji apa ni? Sebiji nangka. Okey, apa yang boleh kita perhatikan ataupun nyatakan berapa deria? Deria apa yang terlibat untuk kita memerhati buah nangka ini? Awak tulis kat sini. Okey, sama juga yang ni lelaki sedang minum air atau yang ni seorang murid sedang menutup telinganya sebab mendengar bunyi guru. So apakah deria yang terlibat di sini? Okey. Lepas tu nombor 2, lengkapkan ayat di bawah. Kemahiran proses sains menggunakan deria 40 40 40 untuk mengumpulkan maklumat tentang satu objek dan fenomena. Okey, next. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 3. Mengelas. Yang tadi yang mengelas, sebab yang tadi yang sebelum ni memerhati, yang ni mengelas. Mengelas. Okey, mengelas meninduk Kina dan keluarganya bercuti di kampung. Kina memerhatikan berapa jenis benda hidup seperti di bawah. Okey, ini adalah gambar benda-benda hidup. So, berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan carta pengelasan di bawah. Okey, so ni adalah tajuk dia ialah benda hidup. Bawahnya kita tengok gambar ni ada haiwan dan ada tumbuhan. So awak asingkan mengikut yang ni haiwan, yang ni tumbuhan. Lepas tu yang dalam kotak besar ni kamu senaraikan yang mana haiwan, tulis dalam ni, dan sebelah sini adalah tumbuhan. Okey. Senang je kan? Okey, seterusnya muka surat 4, mengukur dengan betul. Okey, perhatikan situasi di bawah. Namakan alat yang piawai yang digunakan untuk mengukur dengan betul. Okey, ini adalah stopwatch ataupun jam randik. Alat pengukur dia kamu tulis jam randik. Unit dia apa? Ini berkenaan dengan masa. Yang ni berkenaan dengan berat. Yang ni berkenaan dengan panjang. Okey, jadi jawapan dia ada kat sini. Awak pilih sajalah. Okey, dan seterusnya yang terakhir, ukur panjang objek di bawah menggunakan alat dan unit piawai yang betul.
Okey, ini adalah gambar yang beri gunting, pemadam dan pengasah pensel dan pensel. Okey, ada 4, 1, 2, 3, 4 objek. Awak tulislah ni gunting berapa panjang. Ukur, ambil pembaris, awak ukur di sini berapa. Tulis gunting berapa panjang dia. Pemadam, ukur pemadam ni bukan pemadam yang ada kat rumah kamu tu. Ukur pemadam dalam gambar ni. Nampak garisan dah dibuat ni Okay, sama juga dengan pengasah pensel dengan pensel. Okay, tulis dalam jadual yang disediakan di sini. Okay, nombor 2, apakah alat yang digunakan untuk mengukur panjang objek di atas? Apakah alat yang kamu gunakan? Tulis. Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? Sebab apa kamu guna alat tadi? Kamu kena bagi sebab lah. Okay.